Tak sampai lagi ke? Dua kan itu? Ada lagi ke? Cuba tengok. Cuba tengok atas. Itu tiga. Satu. Kan gelap tu. Oh, tingkat 7. Dah pernah datang sini? Pernah? Kat tujuh. Nak kena naik tangga lagi tak? Okey, okey. Kat tujuh ke tuan? Kerja 89. Ada tali. Sekarang kerja tu Bukan kat situ lah. tapi sudah tutup. Ada dalam sini. Mana pekerja? Tempat pekerja mana? Api sudah tutup. Tempat pekerja mana? Tak ada jalan. Tempat pekerja? Tapi bawah ada lah. Tempat pekerja mana? Bawah itu keluar punya lift. Dia orang itu pakai bos lah. Tahu dia api sudah tutup. Bila kita bayar. Ni tempat pekerja dia ke? Mana? Mak, pekerja dia mana, Fik? Okey, baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda penonton Facebook Live MG TV. Okey, jadi baik, saya berada di Jalan Stoner, Kuala Lumpur pada pagi ini bagi mengikuti operasi SOP Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja untuk memeriksa tapak-tapak pembinaan sama ada mereka mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MKN ketika Perintah PKP. Jadi saya berada di sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan dan ini merupakan salah sebuah bilik penginapan pekerja yang berada di sini. Mak. Pakai tak pakai kasut tak payah. Kesian dia orang. Bila sebab JTK kena check kan. Tempat macam ni tu kan. JTK check ah. Tempat dia orang penginapan. Kenapa jadi tu? Okey, jadi ketika ini Jabatan Tenaga Kerja sedang memeriksa di dalam bilik penginapan pekerja. Okey, yang bertanya, saya berada di tapak pembinaan ya. Dah beberapa kali saya ulang tadi, saya berada di tapak pembinaan. Dan ini merupakan operasi pematuhan SOP PKP 3.0 yang dijalankan oleh IPD Dang Wangi di kawasan ini. Dan ini merupakan bahagian asrama pekerja.
Cuma agak kotor lah. Ini bahaya ni. Katil balik dah. Hilang. Dah nak hilang. Ini dimensi lah. Dia mendapati atas 4 inci dah. Di amari tak cukup pun. Cuma dari sini kebersihan je lah Puan ya? Amari satu. Hari pun satu, sepatutnya kita ikut satu pekerja. Memang sekurang-kurangnya satu amari berkunci lah. Ni rumah ke sanggup ni? Tempat masak dulu kat mana? Biasanya kat luar. Kat luar. Toilet, tempat masak Semua kat luar? Ini penginapan dormitory lah. Oh, dormitory ya? Tapi bahaya sebab kita tengok ada ni kita takut nanti dia bakar, takut boleh merosak. Oh. Jadi dari segi keselamatan tak sama lah. Ha? Penginapan ni Ada orang ke? Tadi dah balik. Oh, orang balik. Tempat diorang tak kerja ni kan? Hari ni cuti lah. Hari ni Dia dah balik cakap Melayu. No. Not working today. Not working. where from? Not working today. No. Just come here. Ah? Just come here. Come here. Dia kata dia baru bangun. Lepas tu dia kata orang datang. Dia kurang-kurang dia tempat ini. Dia hilang. Bilik selera. Bilik kat. Oh, kebersihan lah tu nak. Kesian tak boleh. So kalau ikut ni lain susah. Dia punya ukuran dia bilang ni tak melepasi atas 4 tanah lah. Jadi kat sini ada 7 inci. So dia buang air dia lah. Sila sila. Dia ada Afiq baik aku lalu. Ada tu. Okey. Jadi kepada yang bertanya, saya berada di sebuah tapak pembinaan di Jalan Stoner dan bangunan ini merupakan bangunan yang masih dalam pembinaan dan ia merupakan operasi bersepadu antara PDRM iaitu IPD dan Wangi bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memeriksa tempat penginapan pekerja dan juga SOP PKP di kawasan ini sama ada ia menepati standard JTK atau di bawah JTK bagi penginapan pekerja. Oh, ada yang tanya kenapa tak buka kasut? Sebab mereka pun memang pakai kasut. You never be stand fast because before the FMCO, this side will also bought from the case, the TKM lobby. So before so many guys come, we also need to think about making amount. Okay, I also don't know what time we do the hotline interest, right? There's no time for me to come here. Then I don't need to tell you what time I need to come.
so many guys. What's the problem for me? During the air-atmosphere period, when the outside of farm, I must check them when in the organized head. This is my first thing. For enforcement agency, we can act at any time without further notice. Okay? You must understand. This is Malaysia. We are the leading enforcement agency here. We have to check everything, whether you are comply with the SOP or not. I understand. Ah, I also agree because just like KM Yeah. also for me yeah. Why? because before KKM is another agency. We are the police, Royal Malaysia Police. We have to cooperate with them. Whatever we want, okay? Don't talk too much. Because they are now working. because Alright. Okay? because I need to know today you come forward and I also need to report to That's my why I boss. asked where is the manager. And you are the in charge here, right? I need to explain to you. This is from enforcement agency, from Royal Malaysia Police. Okay? So you have to comply. Whatever that we want, you need to clarify. So we want to check every single floor where the water is staying. Alright? The level You are from where? From China. You have to respect Malaysian law. Right? yes because already very tight of them to like Yeah. That should be done. Don't question what we want to do. Okey, jadi itu merupakan supervisor ataupun in charge di kawasan sini yang bercakap dengan Ketua Polis Daerah Dawangi iaitu SCP Muhammad Zainal sebentar tadi dan beliau bertanya atau mempersoalkan kedatangan Polis Diraja Malaysia pada pagi ini. Dan pekerja tersebut merupakan warga negara China dan beliau bertanya mengenai serbuan yang dilakukan oleh pihak polis pada pagi ini. Okey, dan selepas itu Ketua Polis Daerah Dawangi telah menjelaskan bahawa Polis Diraja Malaysia mempunyai hak untuk memeriksa bangunan bagi memantau sama ada pekerja-pekerja berada di sini mematuhi SOP PKP dan sebagainya. Okey, jadi ketika ini kami nak jalankan pemeriksaan daripada level ke level untuk lihat ini merupakan bangunan dalam pembinaan ya. Merupakan bangunan dalam pembinaan. Okey, dan hari ini bersama JTK dan Pidana. You live here? No, not you. What is this store? Store. Ada orang ke? Oh. Lah, dia kata bukan tempat tidur. Sekarang. Dia hybrid, jadi hybrid lah. Dia Oh. simpan barang dulu. Oh, ada orang dalam ni. Itu dia convert ni jadi tempat tidur. Tilam pun tak ada. Tilam tak ada. Oh, dapur tilam tak ada. Aduh. Ni pasal budak. Kapan? Plywood saja. Apa beza pekerja yang dapat macam bilik atas dengan sini? Itu bawah level, lori. Oh. Betul ke bang? Sekurang-kurang 4 inci. Dari cerita selesaan. Selesai. Silam ada 4 inci. Ini bawa akta.
Ini untuk Keselesaan pekerja lah. Tanggungjawab majikan untuk menyediakan. Yes. Dia macam grade G2, G6. Kalau bawa crane, ni bilik kau. So, protection nanti sini bilik kau. So, tadi masuk korang masak ada berapa orang? Mak kau. Okey. Okey, jadi itu merupakan salah sebuah tempat penginapan juga. Jadi kita akan naik ke level seterusnya. Betul. Kesian sebab tidur macam tu. Kerana tempat penginapan warga asing pun kena ikut spesifikasi sebenarnya. Okey, sebentar ya. Saya nak kena gerak dulu. Naik ke tingkat 7. Ada. Bagi tuan masuk. Masuk ni. Reporter bagi tuan masuk. Mandu kawan. Siapa ni boleh ya? Bantal aku pakai beras dia. Apa ke beras? Beras dia. Beras dah. Banyak satu bang. Orang ni yang angkat sikit. Mana bawa? Kita berapa lama kita ni? Pulang. Itu pasport mana? Pasport bunyi mana? Pasport mana? Pasport. Ada paspor kat sana? Tapi tunjuk. Ini bukan paspor ini kita. Yang original berapa? Oh. Ini hari cuti ya? Dah lama cuti. Sudah mati? Ini sudah mati? Dia bos. Sudah expired?
Oh ini ada. Sudah ini orang. Sudah suntik vaksin lah. Vaksin sudah ambil lah. Sudah siap lah. Sudah. Tutup. Sudah. Bila. Belum. Ini apa? Oh. Wah, ini keluar konten kau. Sudah habis ah? Jangan dekat kan. Jangan dekat kan. Sudah habis. Okey. Thank you eh. Ya Allah, sorry. Untuk orang punya ni dulu sini paling banyak positif tau. Oh, jalan stoner ni tuan. Ha. Ini paling banyak positif. Okay, tempat ni dulu positif bulan 5 last month 50 lebih orang positif. Okey, jadi kepada yang bertanya, saya berada di Jalan Stoner ketika ini. Dua, tempat penginapan pekerja tu agak okey kerana ada katil semua. Tapi manakala di tingkat-tingkat atas dan seterusnya, mereka hanya tidur di atas lantai saja, dan ada yang tidur di bawah, di atas plywood. Okey, jadi ini merupakan realiti yang dapat anda lihat sebenarnya, kerana ada majikan yang tidak menjaga kebajikan pekerja, terutamanya dari segi akta penginapan. Itu yang dikatakan oleh JTK, Jabatan Tenaga Kerja. Mereka, ini merupakan skop mereka untuk periksa. Ini merupakan skop Jabatan Tenaga Kerja untuk memeriksa sama ada tempat penginapan pekerja mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun tidak. Ni boleh buat mana ni boleh buat. Sudah habis sudah lama. Siapa hati kita datang sini untuk kita dia. Okey, setakat ni saya punya line okey ke? Sebab tadi masa saya buat live kat sini ada lebih kurang 2 bar je. Sebab saya pakai line Maxis kan. So takut tak berapa clear lah dengan saya punya suara dan sebagainya. Sekejap saya tengok review bawah sekejap. Kita kat berapa feet lah? 7 lah? Dekat 7 lah kita naik. Okey. Saya berada di tingkat 7. Sebab lift belum ada, jadi kita orang naik ikut parking kereta tadi. Okey, keadaan di atas ni. Alright. Okey, terima kasih. Cakap yang respon saya punya line semua okey. Jadi kepada yang baru masuk live update saya berada di Jalan Stoner, Kuala Lumpur. Dan ini merupakan pemeriksaan SOP TKP yang dijalankan oleh IPD Dawangi dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Kuala Lumpur. Kita kat level 7 ya? Okey, ada yang cakap selamat pagi Cik Zaza. Okey, pagi ni saya yang bawa galak hadir. Kama. Anda bersama saya Kama. So saya kat Jalan Stoner pagi ni ikut operasi PKP yang dijalankan oleh IPD Dawangi. Dan hari ini merupakan sektor tapak pembinaan untuk melihat kawasan tapak pembinaan, terutamanya tempat-tempat penginapan pekerja, kerana operasi ini turut disertai oleh JTK Kuala Lumpur. Ama-ama kat mana tu? Saya kat Jalan Stoner.
Okey, jadi tadi dah periksa semua dan sekiranya tempat penginapan di sini tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh JTK, jadi mungkin pihak majikan akan dikenakan kompaun oleh Jabatan Tenaga Kerja kerana tak comply dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ada yang cakap rumah kongsi, ada tempat penginapan, lebih kurang lah tu. Sebab kalau asalnya orang buat rumah kongsi kan, tapi yang ni diorang duduk dalam bangunan yang sedang dibina. Astaga. Okey. Okey, jadi ini merupakan tempat masak. Dan ada juga tempat penginapan di sini. Okey. Tapi memang tak bersih lah kawasan sini. Itulah dia punya serang dia. Apa sakit? Sakit pinggang. Sakit pinggang tak ada. Sakit pinggang. Tak sakit urat kan? Cik, kalau tak ikut spek, kita confirm majikan dia lah kan? Ya, kita buka KS lah. Ini blur kat muka dia. Tadi sebab ni tempat memasak diorang, tak berapa nak bersih. So bau yang tak menyenangkan agak kuat ya kat sini. Okay, di kawasan luar. Okey. Okey, ni memang tempat diorang buang sampah. Sangat kotor lah kat sini. Your pillow. Where are they? Pillow, bed, and then mattress. Where are they? Because your employees, they are sleeping on the plywood. You see? Yes, but last month I already explained to the CITB. I mean, because for them, what do you want? We must make them No. the Different matters. But your basic amenities, it has to be in the accommodation. Yeah, I can't see where are the pillows, where are the clothes locker. There isn't any locker. There isn't any mattress, any bed. There isn't any. Oh, so you CITB is one thing. They are enforcing their act. We are enforcing our act.
So this can be fined up to 50,000 ringgit, you see. So now what's your advice? So my advice is for you to actually make amendments to your accommodation. We're going to issue you a warning, written warning, so that you can actually improve your accommodation. Okay. Alright? Maybe we are giving to you 30 days for you to actually back up your accommodation. Because this project will only have 2 months off. If FMCO close release, we will only use around 2 months. We can finish the work. But you're not operating right now, right? So the project could be extended. Yeah. So how long are you telling me that the project is going to be extended? 2 months. 2 months. Yeah. Because 98 above. So the progress is about what? 95%? Yeah, 95% above, 98. So any other projects after this? What? Your new project? No, because now COVID-19 here, we cannot see when the COVID-19 can under control by the government. So now my company, all the tender work will stop. We just wait. Do you have any personal identification, passport or IC or What? are you local or are you from China? From China, Do you have your passport with you? in my office. So maybe we can just stop by at your office to further discuss about this stuff. Yeah. So we're going to go up and see other arrangements. Yeah. Okay. Thank you. Pangin ko na. Tadi pegawai Jabatan dan Kerja Kuala Lumpur bercakap dengan penyelia di kawasan ini dan pelbagai alasan diberikan, antaranya pembinaan ini hanya mengambil masa sekitar 2 bulan lagi nak ditamatkan dan sebagainya. Jadi saya dah naik sampai ke tingkat 8 ni. Tingkat 8 melalui parking kereta. Dan ini merupakan bangunan yang masih lagi dalam pembinaan. Tadi saya risau kat tapak pembinaan macam ni adalah selain pada kotor, adalah dia selalu jadi sarang nyamuk Aedes. Sebab kawasan sini memang dia sangatlah kotor. Joe Fast tapak bina di mana? Di Jalan Stoner, Kuala Lumpur.
Kita punya supply ni. Itu ada yang campur. Dan suami isteri lah. Dia cakap dia. Okey, tadi yang berada di sini bukan project manager ya, hanya seorang penyelia merupakan warga negara China. Jadi penyelia tersebut telah communicate dengan OCPD dan juga pegawai Jabatan Tenaga Kerja. Dan terdahulu nanti saya dah end live, anda boleh tengok semula ketika penyelia tersebut bercakap dengan OCPD Rawangi. Beliau mempersoalkan kedatangan pihak polis di tapak pembinaan ini pada pagi ini. Ini apa 24? Macam 24 ni. Hari ini maksimum baik, ada 342. 342 sampai 1,000. Masa yang penting. Mudah-mudahan tu lah. Mudah-mudahan kebersihan ni boleh tutup proses yang 18. Diorang bila ada kuasa compound, mesti ada kuasa bawah section 3. Ada 3. Dia bagi sekali. Kalau dia tak ada section 3, maknanya dia tak boleh nak keluar compound. Ada orang yang ada kuasa section 3. Pegawai diberi kuasa, tapi dia tak ada kuasa compound. Once you ada compound, dia mesti ada automatic section 3. So, bila you ada kuasa compound, automatically you ada kuasa untuk asal in order dapatkan kuasa compound, dia mesti bagi you section 3 dulu. Pegawai diberi kuasa dia. Tapi you tutup bawah atas 46. Kan? Gambar 2. Pak Manam tak ada notis. Itu dah. So, mana kalau you pakai 342. Bila Apa kita nak kena tadi? Bawah tu. Nampak tak dia punya buka-buka makanan? Dia buka. Sebab ni dia. Berapa tak kamu tak suka dia? dia ada kuasa compound. Dia kena bagi kuasa dia. Bau dia malu. Dia ada beza lah yang warga negara China dengan ini rasa sekolah ini tadi tak yang dia bilang. Ni atas cuma kerja tapak milik dia. Sama ada tempat China kan. Yang lainnya semua banyak Bangladesh katanya. Tak ada tempat lagi. Okey, selamat pagi semua yang baru menonton Facebook Live MGTV. Saya berada di Jalan Stoner Kuala Lumpur pagi ni untuk bersama-sama dengan IPD Rawangi menjalankan operasi di sini untuk periksa dengan Jabatan Tenaga Kerja. Okey, jadi benda-benda macam ni lah. Bahaya ni sebab nanti nyamuk Aedes.
Okey, antara timbunan sampah kat sini. So memang tadi saya naik di beberapa tingkat pun memang sangat kotor ya tempat penginapan pekerja di sini. Kalau tengok dalam video pun tak sanggup apalagi saya yang berada di lokasi. Tapi untuk dapatkan visual pada anda, saya redah juga untuk bawakan kepada anda realiti sebenar ya di kawasan tapak pembinaan ni di Jalan Stoner, Kuala Lumpur. Okey, dari segi penginapan dan sebagainya, Jabatan Tenaga Kerja akan keluarkan atau akan buka kertas siasatan. Maafkan saya nak sebut terbelit-belit dia dah akan buka kertas siasatan. Okey, ni toilet tak? Okey, jadi hari ini merupakan OP bersepadu. Selain memeriksa SOP PKP di kawasan pembinaan, turut diperiksa merupakan tempat penginapan oleh Jabatan Tenaga Kerja Kuala Lumpur. Kalau dari segi tempat penginapan ni, termasuklah tempat memasak, tandas, semua perlu diperiksa. Kerana difahamkan dalam ramai-ramai pekerja, hanya di tingkat sini saja ada tandas yang digunakan. So they will play art. They say we are doing the work. Below we can do it without giving they also doing it. Because you Mind, you have to finish your area first. yes, but not you see. Very bad condition. Level 6 or level 7, we must use the quality. Only by mental health, more clear. How to turn with the water start. Whatever it is, I advise you, you tell to the top management, please make sure your area is clean every time. Alright? Every time must be clean. Not like this. Yes, you see, it's very dangerous for your worker to live like this condition. Okay? Very bad. You have to follow the SOP. Standard operating procedure you have to follow. With regard to the cleanliness, healthy, whatever condition imposed to you by Ministry of Health. Right? Your area, your toilet, your accommodation, fail 100% out.
This is not for human. This is not for human. Yes. You have to take care all of your workers. They have their own right. Okay? You tell your management. Look, this is not the way that you treat them. This is the way that you can treat them. Alright? You have to understand. These are my friends. You understand, right? Then you have to follow and you have to comply. So now I need to go. That's why we come here without a notice. Yeah. Because we want to see whether you are ready or not. Whether you are complying the condition, the SOP or not. That's why we come here. So what? Just now, what I have, what I feel because now the FMSO, many seasons, many housekeeping work, we need to use the equipment. But now, even if we start use the forklift, for example, Yeah. the outside the building guys, I know they your will problem. complain me. They say we are doing the work, but we just doing the housekeeping. They I know your problem, but only you have for to this solve. technology. You have to solve your problem. Not us to think what is your problem. You have to think your problem. Then you have to solve. Okay? You have to make sure everything is in order. Good condition. Appropriate and suitable for human being. This is not for human being. You understand? You have to take care of everything. You have to look after everything. Their welfare, their health, everything you have to look into it. Okay? You are the one who are responsible. Okey. Ini merupakan penyelia tapak memang daripada tadi. Okey, tadi kenapa tanya ke OCPD cakap dalam bahasa Inggeris kerana penyelia tapak tersebut merupakan daripada merupakan warga China. Jadi sebab tu OCPD pun converse dalam bahasa Inggeris. Kereta pun ada ya kat atas ni. Okey. Jadi tadi OCPD memberi amaran kepada penyelia tapak tersebut supaya mempertingkatkan tahap kebersihan, terutamanya di bahagian tempat tidur pekerja, kerana OCPD maklumkan kawasan tersebut tak sesuai untuk manusia tinggal pun kerana terlalu kotor. Ada apa lagi tuan? Ada tempat Basic macam-macam lah fungsi kong kan. Macam dulu. Ada pandai, ada kunci Ada yang panggilan. bukan kan. Bulan-bulan ke dia bayar macam mana? Hari punya lah makan gaji kan. Hari. Satu hari dia bagi berapa? Tengoklah kalau tukang dia 100, kalau macam fungsi kong 70. Kalau tak kerja tak ada lah. Dia bayar apa? Cash ke masuk bank? Cash. Kepala bayar. Cash. Kepala bayar. Cash bayar lah. Bos bayar ongkat ke pakai? Ya. Bos bayar ya? Itu swab test dah buat? Ya, Swab ya. test dah buat? Saya buat. Tahun ni berapa kali? Last bila? Ada 3 kali ya. Last bila? Last? Bulan 5. Bulan 5 last. Bulan 5. Saya kan quarantine itu hari. Kayak. Ah, Dia ada sebab, COVID tu. sebab yang positif lah you agak tu. Berapa ramai ya positif?
Ingat tak? 7 orang ke 6 orang? 6 orang tu kau dah terus. So sini majikan sediakan bilik sajalah kan. Dia sediakan bilik. Apa semua tak adalah. Kosong lah. Katil pun tak ada. Kipas pun beli sendiri. Mana dia punya bilik ni lah? Bantal pun beli sendiri. Ya. Nilam pun beli sendiri. Mak lah. Itu amari pun tak ada. Tapi tak ada kak. Besar lagi kalau macam ni. So you kerja dengan company ni berapa lama? Saya Yang baju biru tu baru 5. Baru 4 bulan. 4 bulan 5 bulan. Ini kerja mana? Okey. Kerja mana juga ni? Saya kerja ini bulan. Pakai chain lah. Permit you ada siapa tadi? Ini pun ready. Ini bukan proses saja. Proses ni. You punya you permit passport. Permit. Ini free ya? Rumah free ya? Tak payah? Free ya? Elektrik bayar? Ada ha? Hello. Alright. Okay, jadi saya nak turun bawah sebab ada sidang media oleh OCPD dan Wangi. Tak ya. Mana? Dia nak mau PC dah. Ini bukan turun kot. Sini lah, turun sini. Sana. Sini bukan? Ya. Mungkin ada tangga Haa. Sinilah. Ni ke atas. Ataupun tepi ni.
Ini construction ni, manpower dia adalah daripada China. Oh. Abang betul tu? Abang enggak? Abang enggak. Tapi Malaysia dan China okey. China ni belagak sikit kan. Jadi supervisor dia tuan lah. Tapi dia boleh Tahan juga belajar. Ini bukan China, ni petani street. Ini budak standard fine. Kalau ke sekolah, Asian lagi. Nah, ini bagi tuan Dia tunggu dia titik. Oh betul, JTK tengah check kat atas lah. Itulah. Ha, JTK. Saya ajak dia lepas tu. Terus je. Alhamdulillah. Lupa nak pesan kat JTK tu. Nanti? Dah ada aku digit nombor dia. Tak ada yang lain kan? Tak ada kan? Ada satu guys. Ni. Oh. Tapi tengah angkat tinggi. Ya. Kalau left boleh jalan sikit. Yang tunjuk media tau. Nanti kan kita sama-sama kena compound. Yang tunggu JTK. JTK memang tengah check dekat atas ni. Tunjuk visi tuan je okey ya. Tunjuk visi tuan je okey ya. Apa dia? Yang lagi kita tunjuk visi tuan je lah. Visi. Mana dia? Lambat dah. Suruh manager tu. Okey, jadi kita tunggu Jabatan Tenaga Kerja turun dahulu. Sebelum mereka akan adakan MPC bersama-sama. Betul, tadi ada yang komen pasal penyelia. Sebab OCPD tadi pun cakap benda yang sama. Kerana penyelia tersebut nampak macam tidak berpuas hati dengan sebuah yang dijalankan oleh PDRM dan Jabatan Tenaga Kerja pada hari ini. Okey, jadi saya tunjuk kawasan sekeliling dulu. Sementara kita tunggu Jabatan Tenaga Kerja untuk adakan press conference pada pagi ini. Okey, kalau anda dapat lihat, saya berada di Jalan Stoner. Sebab saya pun tak berapa familiar dengan kawasan sini. Tapi ini antara bangunan yang berada berhampiran. Antara bangunan berhampiran di kawasan ini. Tapi sekiranya saya pergi ke lokasi lain sebentar sahaja lagi, saya akan bawakan live update kepada anda. Setakat ni kami baru di Jalan Stoner. Mungkin akan pergi ke lokasi lain selepas ini. Depends pada Ketua Polis Daerah Damang ini. Kerana ada lagi lokasi yang beliau akan pergi selepas ini. Sri Konang Sunyi, penyelia tak puas hati. Betul. Tadi penyelia daripada warga negara Cina tidak berpuas hati dengan pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak polis pada hari ini. Okey, beliau turut mempersoalkan kedatangan pihak polis pada hari ini ke kawasan ini. Okey. Kalau anda biasa lalu kat kawasan ini, saya rasa dia berhampiran ada kedutaan juga kat sini. Tapi dia betul-betul kat Jalan Stoner. Dan saya rasa ini yang kami pergi ni adalah office building, bangunan pejabat. Sebab ni bukan kediaman ni saya rasa. Tengok dari sini saya rasa macam okey. Okey, dan seperti yang dimaklumkan oleh OCPD sebentar tadi, sebelum ini tapak peminat ini pun turut termasuk salah satu di bawah kluster yang ramai terkena jangkitan coronavirus ataupun COVID-19 sekitar bulan puasa sehingga raya hari tu di kawasan tapak peminat ini.
Okey, jadi tunggu sebentar saja lagi ya. Kerana kami menunggu Jabatan Tenaga Kerja untuk turun. Untuk adakan press conference bersama-sama dengan IPD Dawangi. Okey, saya pun live dah lebih sejam ya. Saya dah berada di sini lebih sejam sejak pukul 9 pagi tadi. Naik sampai ke tingkat 8 tadi dengan berjalan kaki lalu dekat kawasan parking untuk lihat tempat-tempat penginapan di kawasan ini. Oh, ada tanya pekerja ada permit ke? Okey, tadi JTK periksa. Mereka mempunyai permit kerja. Tapi sebab ramai tadi kan, saya tak sempat pergi semua level. Jadi tunggu sidang media sebentar lagi, kita boleh tanya dengan lebih lanjut berapa ramai pekerja, berapa yang ada permit kerja dan sebagainya, berapa yang tidak. Kerana tadi agak ramai. Mereka pun masa kami datang sebut tadi, semua pekerja sedang tidur. Balik ni. Besar. Ini kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran sahabat-sahabat media saya pada pagi ini kerana dapat bersama-sama Polis IPD Dawangi untuk membuat pemeriksaan di tapak pembinaan yang mana kita tahu semakin hari kawasan tapak pembinaan ini didapati banyak yang positif COVID-19. Jadi pada hari ini, pada pagi ini saya bersama-sama dengan Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Kuala Lumpur telah membuat pemeriksaan di tapak projek ini dan telah melihat tempat penginapan mereka. Dan secara keseluruhannya saya melihat tempat penginapan mereka dan juga tempat tinggal mereka ini sangat tidak memuaskan, tidak mematuhi standard minimum perumahan dan kemudahan pekerja seperti mana di bawah Akta 446 tersebut. Jadi saya serahkan kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Untuk kita pihak polis, kita juga mempunyai kuasa di bawah Akta 342 bagi memastikan semua yang berada di sini mematuhi SOP. Contohnya dari segi kebersihan. Kalau kita lihat di bawah Section 18 1/F Akta 342 iaitu Akta Kawalan Penyakit Berjangkit ini 1988 telah menyatakan bahawa pegawai yang diberi kuasa di bawah Section 3 Akta yang sama boleh menutup mana-mana premis yang didapati tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk membasmi kuman, untuk membersihkan tempat persekitaran tersebut. Jadi kita akan mengeluarkan notis kepada pengurusan tapak pembinaan ini bagi mereka untuk membersihkan kawasan yang ada khususnya di tempat tinggal mereka. Jadi itulah tindakan yang sepatutnya yang perlu kita laksanakan bagi memastikan kita dapat membantu dalam memerangi pandemik COVID-19 ini.
secara keseluruhannya memang kita tidak berpuas hati dengan tempat tinggal, tempat mandi, kemudahan tandas, bilik-bilik yang disediakan kepada pekerja itu sangat tidak sesuai untuk didiami oleh manusia. Jadi kita menasihatkan pengurusan ini nanti supaya menambah baik segala kemudahan-kemudahan yang ada, kerana dibimbangi dengan keadaan persekitaran begini boleh menyebabkan berlakunya penularan wabak COVID-19. Ada soalan? Berapa lama notis lagi? Kita akan lihat nanti, kita akan keluarkan dulu notis. Terpulang kepada kita, biasanya kita akan keluarkan notis dalam tempoh 2 minggu. 2 minggu notis akan kita keluarkan untuk mereka membasmi dan juga membersihkan kawasan persekitaran. Contohnya kalau tuan-tuan lihat tadi, dengan sampah tidak terurus, tempat makan pun sangat kotor, tempat tinggal lagi lah, bantal pun tak ada, tilam pun tak ada, duduk di lantai. So ini semua kalau kita lihat melanggar Akta 446, iaitu Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990. Dan juga di bawah Akta 342, kita juga mempunyai kuasa yang membolehkan pihak pengurusan untuk membersihkan kawasan-kawasan persekitaran mereka supaya tidak ada sebarang insiden ataupun masalah-masalah kesihatan yang boleh membawa kepada penularan dan penyebaran wabak COVID-19. Tuan, tadi ada tapak projek yang mempertikaikan kehadiran itu biasa. Mana-mana tempat pun kalau kita pergi, memang mereka tidak suka tambah lagi pasukan penguatkuasa, kerana mereka tahu apabila penguatkuasa datang, penguatkuasa akan melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi sebenarnya kehadiran kita bukan setakat untuk mencari kesalahan, tetapi juga kita ingin menasihati mereka apa yang perlu mereka laksanakan dalam kita sama-sama memerangi wabak COVID-19 ini. Sama-sama kita mematuhi apakah standard yang perlu ada di satu-satu premis. Walaupun kita bukan daripada Kementerian Kesihatan, tetapi SOP yang telah dikeluarkan, sama ada SOP AM di bawah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun SOP khusus di tapak pembinaan, telah ada disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara, yang mana semua SOP ini wajib dipenuhi, wajib dipatuhi oleh semua pekerja dan juga majikan. Jadi kegagalan mereka dalam melaksanakan perkara-perkara wajib akan menyebabkan mereka akan dikenakan tindakan. Sama ada mereka diarahkan untuk tutup ataupun mereka dikeluarkan kompaun, bergantung kepada keadaan. Tapi sekiranya perlu untuk kita mengeluarkan notis, kita akan keluarkan notis di bawah Seksyen 18 tersebut, bagi membolehkan mereka membersihkan tempat persekitaran kerja dan juga tempat persekitaran penginapan mereka. Sama ada di bawah Akta 342 ataupun di bawah Akta 446 ataupun di bawah Akta 520, iaitu Akta Lembaga Industri Pembinaan. Yang ini di bawah CIDB. Mereka mempunyai kuasa. So setiap akta ini ada agensi penguatkuasanya. So kita sebagai anggota penguatkuasa daripada Polis Diraja Malaysia boleh menguatkuasakan semua undang-undang yang ada tertakluk kepada peruntukan dan kuasa-kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi kita lebih kepada Akta 342 yang kita lihat pada hari ini, di mana pihak polis banyak mengeluarkan kompaun-kompaun dalam menguatkuasakan Akta 342. Okey, terima kasih tuan. Ya. Okey. Terima kasih tuan. Jabatan Tenaga Kerja Perempuan. Okey, jadi terima kasih kepada Ketua Polis Daerah Hadang Wangi.
Tak saja pengarang tak ada. Dia tak tahu boleh cakap ke tak? Saya tanya. Kejap lagi. Why? Kejap lagi ada pengarang. Okey, jadi terima kasih semua kepada anda yang menonton. Saya end live dahulu untuk bawa masa ini kerana kami akan pergi ke satu lokasi yang lain. Sekiranya boleh saya buat Facebook live di sana, saya akan bawakan saya langsung kepada anda. Dan terima kasih untuk yang menonton selama lebih sejam ketika ini ya. Apapun, terima kasih. Untuk berita penuh nanti boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com. Kerana berita penuh lah baru anda boleh baca berapa kompaun dikeluarkan, sama ada tapak peminat ini diminta untuk ditutup dan sebagainya. Nanti boleh baca berita penuh. Setakat ini saya cuma boleh bawakan visual semasa ya di sini, visual semasa, kerana setelah selesai kesemuanya pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak polis, barulah akan ada keputusan yang akan dikeluarkan. Apapun, terima kasih semua kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerana kami ingin gerak ke satu tapak yang lain. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera.